Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Mira untuk memudahkan cerita. Mira adalah seorang gadis yang boleh dikatakan berani. Memang semua kawan-kawan Mira tahu pasal sifat Mira ni. Mira ni, kalau dia pergi menonton wayang dengan kawan-kawan dia, pergi menonton kisah cerita hantu, dia tak ada respon, macam tak ada perasaan takut lah. Kalau member ni dalam wayang tu, bila ada scene yang keluar hantu apa semua kan, masing-masing dah tutup muka, masing-masing dah menjerit, terkejut apa semua. Tapi Mira ni tak ada, dia steady je. Tapi Mira ni walaupun dia tak ada perasaan takut tu kurang sangat-sangat, tapi dia masih lagi suka benda-benda yang berkaitan dengan paranormal, benda-benda yang mistik ni. Jadi disebabkan sifat Mira yang memang terkenal dengan tak takut ni, kawan-kawan Mira ada bagi satu post kepada Mira, post di Facebook. Dalam post di Facebook tu adalah dia orang tag nama Mira. Post tu adalah satu poster yang di-upload oleh satu tim paranormal. Tim paranormal ni dia nak buat satu aktiviti uji nyali. Jadi tim ni dia cari macam peserta lah. Dia promotekan aktiviti yang dia nak buat tu. Dalam poster tu ada gambar background apa semua kan, background gambar hantu apa. Lepas tu dia tulis barang siapa yang berani nak sertai program uji nyali ni akan diberi RM200 untuk setiap penyertaan. Tapi kalau peserta tu mampu bertahan sampai akhir rakaman, tak tahulah berapa jam, dia akan diberi RM500. Macam tu lah maklumat dalam poster tu. Lepas tu adalah nombor telefon dekat bawah. Siapa-siapa yang berminat bolehlah hubungi nombor di bawah. Kawan-kawan Mira post benda ni, tag nama Mira. Jadi Mira pun bacalah apa yang tertulis dekat poster tu. Bila Mira tengok RM500 kalau dapat habiskan program uji nyali tu, uji keberanian tu, dia jadi berminat. Wah, RM500 ni, siapa nak bagi kan 500. Jadi Mira tanpa berfikir panjang, dia terus call nombor tu. Jadi dipendekkan cerita, Mira berjayalah hubungi tim paranormal tu, bercakaplah dengan ketua tim paranormal tu. Tim paranormal tu memperkenalkan diri, katanya nama dia Abang Mat. Jadi daripada situlah dia orang buat temu janjilah dekat mana nak jumpa apa semua kan, share location semua. Macam tu je. Mira jadi excited. Tak sangka senang macam tu nak dapat slot peserta uji nyali ni, nak jadi peserta. Jadi bila dah bersetuju tempat di mana lokasi nak jumpa tu, Mira pun pergilah naik kereta. Dia pergi seorang diri lah. Pergi sampailah dekat sebuah rumah ni. Mula-mula sampai di lokasi tu, Mira rasa agak risau. Yelah dia perempuan, dia seorang diri, dan sekarang ni dia ada di tempat yang asing. Tambahan pula, dekat depan dia sekarang ni adalah sebuah rumah 2 tingkat. Nampak sangatlah rumah ni memang dah terbengkalai lama. Sebab di sekeliling kawasan rumah tu ada pagar, kawasan berpagar. Dalam kawasan pagar tu penuh dengan lalang. Lalang dan semak samun yang agak tinggi. Jadi Mira pun keluar daripada kereta. Ada 4 orang ahli tim paranormal ni. Seorang perempuan, 3 orang lagi lelaki. Lepas tu datanglah si Abang Mat ni menyambut Mira. Jadi pada masa tu Abang Mat ni ditanya sekali lagi Mira, nak confirmkan betul ke nak sertai uji nyali ni, uji keberanian ni. Jadi Mira pun cakap, yelah saya dah ready, memang saya nak buatlah benda ni. Tapi Abang Mat jangan lupa, nanti bila saya dah habis, dah completekan tugas ni, saya stay sampai rakaman habis, jangan lupa bayar 500 tu.
Lepas tu Abang Mat ni cakap lah, alah jangan risaulah, nanti saya bayar. Tapi sebelum diorang mulakan aktiviti uji nyali tu, Abang Mat ada bagi sedikit briefing berkenaan dengan sejarah tempat tu. Abang Mat cakap lah, okey Mira, sebelum kita buat aktiviti ni, Abang Mat nak bercerita lah sedikit sebanyak tentang sejarah rumah 2 tingkat ni. Rumah ni sebenarnya, kalau Mira nak tahu, kata penduduk tempatan dekat sini, rumah ni pernah berlaku pembunuhan. Ada seorang perempuan mati dalam rumah ni, dalam sebuah bilik di tingkat atas. Dalam bilik itulah nanti kita orang akan tempatkan Mira. Katanya perempuan ni adalah isteri kepada seorang lelaki yang kaya, dan sebab dia mati tu adalah bunuh diri. Dia bunuh diri dengan cara menggantung diri dalam bilik tu. Katanya perempuan ni, si isteri ni, dia dapat tahu suami dia ada skandal. Jadi dia tak dapat nak tahan kesedihan tu, dicampur dengan marah dengan suami dia, dia bunuh diri dalam bilik tu. Dan katanya penduduk setempat dekat sini, sebelum perempuan ni bunuh diri, dia ada tulis sekeping nota. Dalam nota tu tertulis, lepas dia mati, dia nak hantui rumah ni. Dia nak pastikan suami dia keluar daripada rumah ni. Dia akan pastikan suami dia tu tak boleh tinggal dalam rumah ni. Jadi akhirnya, selepas si isteri ni meninggal dunia, si suami masih lagi balik ke rumah tu. Dia balik seorang diri. Memang teruklah kena kacau. Tapi si suami ni, dia jenis macam memang degil lah. Walaupun kena ganggu teruk macam tu, dia masih lagi tinggal di rumah tu. Dia seolah-olah macam marah pada isteri dia sebab dah bunuh diri. Dan dia macam nak berperang lah dengan hantu ni. Sampai tahap dia bawa balik skandal dia tu, perempuan simpanan dia. Dia bawa balik ke rumah tu. Tinggallah dia orang berdua dekat rumah tu. Tapi tak tahan. Gangguan makin lama makin teruk. Akhirnya si suami ni mengalah. Keluarlah daripada rumah tu dengan skandal dia. Jadi si suami ni, dia nak jual rumah ni, tapi tak ada orang berani nak beli. Sampailah sekarang. Sampailah rumah ni terbengkalai. Sampailah sekarang ni. Dah lama lah, dah berpuluh tahun. Jadi bila dah habis cerita ni, Abang Mat tanya sekali lagi pada Mira. Macam mana Mira? Berani tak? Lepas mendengar cerita daripada Abang Mat ni, Mira dia terdiam sekejap. Dia berfikir sekejap. Tapi Mira ni dia bukan senang takut. Dia bukan senang lah nak datang perasaan takut tu. Jadi dia cakap dekat Abang Mat, tak apa Abang Mat, insya-Allah. Insya-Allah saya boleh selesaikan tugas ni. Jom kita masuk. Jadi diorang berlima pun masuklah ke pekarangan rumah tu, masuk dalam pagar rumah tu. Sampai dekat pintu utama, pintu rumah tu dah tak ada, pintu kayu dah tak ada, dah pecah. Yang tinggal hanyalah dia punya grill saja, grill besi di pintu depan. Tapi grill besi ni dia macam dah stuck, macam dah tersangkut di railing pintu depan tu. Dia terbuka sikit aja dan nampak dah terkopak. Jadi kalau nak masuk dalam rumah tu, kena masuk seorang-seorang. Kena menyelitlah masuk melalui ruang yang terkopak tu. Sampai tahap yang pegang audio ni semua, alatan kamera audio yang yang rakaman tu semua, kena masuk, kena hulu. Seorang masuk, lepas tu seorang dekat luar ni kena hulukan barang-barang tu semua. Sebab sempit, susah nak masuk. Jadi bila dah berjaya masuk semua, dia orang pun setting lah barang-barang. Tim paranormal akan berada dekat bawah. Dekat atas pula, dia orang setting tempat untuk Mira duduk. Dia orang pergilah, pergi di tingkat atas, pergi dekat bilik yang pernah berlaku kematian bunuh diri tu. Dia orang letaklah satu kerusi. Dan di sekeliling kerusi tu, diletakkan lebih kurang 12 batang lilin. Dinyalakan semua. Dia susun dalam bentuk bulatan. Dan di tengah-tengah tu kerusi lah. Dekat luar pula, di koridor depan bilik tu diletakkan kamera. Samalah dekat dalam bilik tu pun diletakkan kamera. Di depan kerusi tu. Dan dekat koridor luar tu pun dipasang juga ada 2-3 batang lilin. Jadi pada masa tu, Abang Mat ni dia suruhlah Mira duduk di kerusi tu, dalam bilik tu. Abang Mat pesan, Mira tolong jangan keluar daripada bulatan lilin ni. Mira pun tanyalah Abang Mat ni, kenapa bang tak boleh? Kalau saya keluar tak dapat duit ke? Lepas tu Abang Mat pun cakap, bukan sekadar tak dapat duit, kita orang ni risau kalau benda ni masuk dalam badan Mira. Bila Mira dengar macam tu, dia macam boleh agak lah. Mungkin Abang Mat ni dia fikir kalau Mira keluar daripada bulatan tu,
mungkin jelmaan hantu perempuan yang mati bunuh diri tu akan merasuk tubuh dia. Jadi tak apalah, dia ikut je lah. Tapi Abang Mat ada menambah lagi. Okey Mira, pesanan yang terakhir. Mira kena dengar elok-elok. Kalau semua lilin yang menyala di sekeliling Mira ni tiba-tiba terpadam, semua terpadam, maknanya benda ni marah. Marah pada Mira, marah pada kita orang semua. Jadi cepat-cepatlah keluar daripada bilik ni, turun ke bawah. Tapi kalau lilin ni padam tapi bukan kesemuanya, maknanya ada berbaki beberapa batang lilin, maknanya benda ni hanya sekadar melintas saja dekat Mira. Jadi tak apa, tolong stay dalam bulatan lilin ni. Jadi masa tu Mira ni dia macam bingung jugalah dengan apa yang Abang Mat cakap. Tapi tak apa, layan je lah. Lantak lah macam mana pun. Jadi Mira pun cakap lah okey. Lepas tu dah ready lah kiranya. Jadi Abang Mat pun turunlah dengan kru-kru ni semua 4 orang. Turun ke tingkat bawah. Dan bermulalah aktiviti uji nyali. Masa terus berjalan. 10 minit berlalu, 20 minit berlalu, 30 minit berlalu. Tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Perkara pelik mula berlaku sekitar 50 minit selepas rakaman tu bermula. Perkara pelik pertama yang berlaku dalam bilik tu, yang Mira perasan, adalah kehadiran seekor cengkerik. Seekor je cengkerik tiba-tiba menjelma dekat situ. Dan bunyi je sangat-sangat kuat. Memang mengganggu Mira pada masa tu. Tapi tak apa, Mira relax aja, duduk aja dekat kursi tu. Tiba-tiba cengkerik ni tak berbunyi lagi. Tiba-tiba dia senyap. Dan pada masa itulah datang satu angin menderu masuk dalam bilik tu. Bila ada angin menderu masuk macam tu dalam bilik, mulalah terpadam lilin yang menyala di sekeliling Mira ni. Kesemuanya ada 12 batang lilin. Satu demi satu terpadam. Sampailah akhirnya tinggal sebatang sahaja yang menyala. Masa tu Mira teringat semula apa yang Abang Mat cakap tadi. Kalau lilin ni kesemua 12 batang tu dah padam, maknanya benda ni marah. Jadi masa tu bila ada sebatang yang tak padam, Mira yakinlah mungkin benda ni nak lalu saja dalam bilik tu. Jadi tak apa, Mira masih lagi steady duduk di kerusi tu. Tapi yang membuatkan Mira gelabah masa tu adalah bunyi daripada bawah. Bunyi kru ni 4 orang menjerit ketakutan. Ada yang menjerit macam tu, ada yang bertakbir Allahu Akbar, ada yang bunyi baca Fatihah apa semua kan. Macam tu. Tiba-tiba seolah-olah dia orang berempat ni dekat tingkat bawah tu ternampak sesuatu yang menakutkan. Sebab itulah Mira ni menggelabah masa tu. Dan tiba-tiba semua orang senyap. Tak dengar dah suara menjerit tu semua daripada bawah. Masa tu Mira ni walaupun dia susah nak datang perasaan takut tu, terdetik juga perasaan takut dalam dalam hati dia, dalam diri dia. Jadi masa tu Mira pun dia menjerit lah, panggil Abang Mat. Abang Mat, korang semua, korang dekat bawah tu okey ke tak? Tapi tak ada sebarang respon daripada tingkat bawah. Maknanya memang ada benda yang tak elok lah berlaku. Jadi masa tu Mira dia cuba tenangkan diri. Dia pejam mata, dia bacalah segala surah yang dia tahu. Dalam keadaan mata yang tertutup tu dia baca. Jadi lama kelamaan dah hilang sikit demi sikit rasa takut tu. Mira celik balik mata. Bila Mira celik balik mata, kesemua 12 batang lilin tu menyala. Tadi padam kan? Tadi tinggal satu je yang menyala. Tapi sekarang ni kesemua 12 batang tu dah menyala. Jadi Mira rasa agak lega masa tu. Mira beranikan diri, dia keluar dia bangun, dia keluar daripada bulatan lilin tu. Dia pergi dekat tangga, turun ke bawah. Bila dah sampai dekat bawah, Mira terkejut. Mira nampak sekarang ni keempat-empat kru tim paranormal ni dah terbaring atas lantai di tingkat bawah. Diorang terbaring atas lantai kotor tu dekat tingkat bawah. Memang nampak macam tak sedarkan diri lah semua. Ada yang baring terlentang, ada yang menyarap, nampak macam tak boleh nak lari macam tu kan. Terjatuh, nampak macam terjatuh lah. Jadi Mira masa tu dia kejutkan Abang Mat ni, dia kejutkan semua kru-kru ni semua. Diorang ni pun bangun lah. Jadi dipendekkan cerita, si Mira ni dikira lulus lah, lebih daripada lulus. Sebab sampai tahap dia seorang aja tak pengsan, dan siap boleh kejutkan lagi semua kru yang pengsan ni.
Dan pada masa tu kesemua kru tim paranormal ni macam segan lah dengan Mira. Sebab dia orang yang buat aktiviti ni. Tu Mira cuma sekadar peserta saja, tapi Mira yang lebih berani daripada dia orang. Jadi Abang Mat ni dia kotakanlah janji dia. Dia bagilah RM500 kepada Mira. Mira rasa bersyukur. Alhamdulillah. Nampaknya Abang Mat ni tak tipu. Dia terima duit tu, dia pun balik, naik kereta baliklah ke rumah dia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Mira yang dia alami semasa dia menyertai satu aktiviti uji nyali yang diadakan di sebuah rumah terbengkalai 2 tingkat, tempat pernah berlakunya kes bunuh diri. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Rosita untuk memudahkan cerita. Perkara ni berkaitan dengan hobi suami Kak Rosita. Perkara ni berlaku masa zaman Kak Rosita ni baru kahwin lah dengan suami dia, belum ada anak lagi. Suami Kak Rosita ni adalah seorang kaki pancing. Memang daripada zaman dia orang bercinta lagi. Zaman daripada sekolah lagi. Memang suami Kak Rosita ni suka sangat memancing. Jadi bila dah selepas kahwin ni, Kak Rosita rasa tak seronok lah. Selalu kena tinggal dengan suami dekat rumah. Selalu dia pergi mengail seorang-seorang, suami Kak Rosita ni. Jadi lama kelamaan Kak Rosita rasa tak best lah, dicampur dengan banyak kes-kes curang apa semua kan, penyondol apa semua ni. Jadi Kak Rosita lama kelamaan dia minta lah pada suami dia untuk ikut sekali. Setiap kali suami dia nak pergi mengail, nak pergi memancing. Sebab memang kebiasaannya suami Kak Rosita ni akan bermalam di tempat yang dia pergi mengail, memancing tu. Jadi suami Kak Rosita ni bawa lah Kak Rosita pergi memancing. Memang dah banyak tempat lah yang diorang berdua ni pergi. Memancing dekat tepi pantai, memancing di jeram-jeram apa semua kan, sungai, di kampung-kampung apa semua. Dalam banyak-banyak tempat tu, ada satu tempat ni yang pernah berlaku perkara yang menakutkan kepada Kak Rosita. Tempat tu adalah sebuah kampung. Kampung yang terletak di tepi pantai. Kali pertama Kak Rosita ikut suami dia pergi mengail di kampung ni, di tepi pantai ni, tak ada apa-apa yang berlaku. Sebab masa tu Kak Rosita masih lagi ikut cakap suami dia. Jadi sebenarnya apa yang suami Kak Rosita ni pesan pada Kak Rosita? Masa dia orang pergi dekat sana, dekat kampung tepi pantai tu, dia orang bawa kemah siap-siap. Dia orang pergi lewat petang, dia orang bermalam dekat situ. Esok paginya balik ke rumah. Ada satu pesan yang pelik, yang macam pantang larang lah, yang suami Kak Rosita bagi tahu pada Kak Rosita. Pesan tu adalah, bila masuk waktu maghrib, tolong jangan keluar daripada kemah. Bila dengar azan isyak berkumandang, barulah boleh keluar daripada kemah. Jadi kali pertama tu, masa Kak Rosita ikut suami dia mengail dekat kampung ni, dekat pantai ni, Kak Rosita ikut cakap suami dia. Bila dengar je orang launkan azan azan maghrib, Kak Rosita duduk dalam kemah aja, tak keluar. Dia tak cakap banyak, tak tanya pun suami dia kenapa apa semua kan. Bila dah masuk waktu isyak, barulah Kak Rosita keluar. Jadi kali pertama tu alhamdulillah tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Keesokan paginya diorang berdua pun baliklah ke rumah. Sampai dekat rumah, sebenarnya Kak Rosita ni memang nak tanya sebenarnya, kenapa tak boleh keluar daripada kemah time maghrib, tapi dia lupa. Balik ke rumah, lebih kurang 2 bulan selepas tu, barulah dia orang pergi ke tempat yang sama sekali lagi. Maknanya kali kedua Kak Rosita ikut suami dia pergi mengail di tempat yang sama, di kampung tepi pantai tu. Macam biasalah dia orang pergi bawa kemah, bawa bekal makan apa semua kan. Berkemah lah di tapak yang sama. Tapi kali ni Kak Rosita ni dia tak ikut cakap suami dia. Suami Kak Rosita dah pesan, bila masuk waktu maghrib, tolong jangan keluar daripada kemah. Bila dah sampai dekat situ, dah berkemah dekat situ semua, macam biasalah, suami Kak Rosita ni dah pesan, masuk waktu maghrib, tolong jangan keluar daripada kemah. Bila dah sampai dekat situ, dah berkemah, barulah Kak Rosita teringat pasal apa yang dia nak tanya suami dia, kenapa tak boleh keluar. Tapi masa tu bila suami Kak Rosita dah pergi dah keluar daripada kemah, dah pergi dekat satu batu besar ni, agak jauh lah daripada kemah tu, dah mula mengail. Masa tu mulalah berkumandang laungan azan. Kak Rosita tak tanya suami dia,
Kak Rozita curi-curi keluar daripada kemah. Dia buka zip kemah, dia keluar. Sebab dia nak tahu sendiri kenapa suami dia tak bagi dia keluar daripada kemah waktu maghrib macam tu. Jadi Kak Rozita curi-curi keluar, melangkah keluar daripada kemah. Dia tengok suami dia sedang leka mengail masa tu atas batu besar tu. Kak Rozita memandang ke arah sekeliling. Pandang sampailah ke arah belakang. Dekat kawasan belakang kemah tu ada beberapa batang pokok yang sangat besar. Pokok-pokok yang ada tali-tali banyak tu ke bawah, menjurai ke bawah. Masa itulah Kak Rozita terdengar seperti ada orang memanggil nama dia dalam keadaan berbisik. Rozita, wahai Rozita. Kak Rozita mula memandang ke arah sekeliling, cari siapa yang panggil nama dia tu. Macam mana boleh tahu nama dia? Masa itulah Kak Rozita terdengar sekali lagi, Rozita, aku ada dekat atas ni. Dia cakap macam tu, Rozita, aku ada dekat atas ni. Kak Rozita pula masa tu dia pergi tengok ke arah suara tu. Dia tengok suara tu, ke arah suara tu datang. Memang nampak lah. Kak Rozita ternampak masa tu ada seorang perempuan sedang duduk bergayut, pegang akar yang menjurai ke bawah tu, dekat atas pokok besar tu. Benda tu bergayut, pandang ke arah dia daripada atas. Bila nampak aja benda tu, Kak Rozita menjerit ketakutan. Nampaklah daripada jauh suami dia turun daripada batu besar tu, berlari menuju ke arah dia, pegang joran apa semua kan, berlari menuju ke arah dia. Masa tu suami Kak Rozita memang marah pada Kak Rozita. Kenapa awak keluar? Kan abang dah pesan jangan keluar waktu maghrib. Jadi masa tu memang tak jadilah, memang tak jadi bermalam dekat situ. Kemas semua, cabut kemah semua, letak dalam bonet kereta. Letak joran semua, umpan semua. Diorang naik kereta, tinggalkan tempat tu, memandu tinggalkan tempat tu. Sepanjang jalan nak balik ke rumah tu, benda ni ikut, benda ni kejar daripada belakang. Masa tu Kak Rozita jangan cakap lah, memang dia sangat-sangat menyesal dengan apa yang dia buat. Jadi suami Kak Rozita ni dipandai. Bila dah kena ikut macam tu, benda ni ikut, dia tak terus balik ke rumah. Dia singgah dulu ke sebuah kedai makan. Lepaklah dekat kedai makan tu, tenangkan diri. Order makan, minum apa semua. Sampailah dia tengok isteri dia ni, Kak Rozita ni dah tenang sikit. Masa tu barulah suami Kak Rozita bagi tahu pada Kak Rozita. Sebenarnya Kak Rozita ni dia lupa yang dia ni memang pernah ada saka satu masa dulu. Saka keturunan keluarga lah. Bukan seekor, ada banyak. Dan rawatan yang dijalani oleh Kak Rozita ni, dia seperti tak habis. Tak sepenuhnya benda ni keluar daripada tubuh badan dia. Masih ada lagi berbaki benda-benda tak elok ni dalam badan dia. Jadi sebab itulah suami Kak Rozita ni tak bagi Kak Rozita keluar daripada kemah waktu maghrib. Sebab dia memang ada pengalaman dengan tempat tu. Waktu maghrib, di tempat tu, kampung tepi pantai tu, tempat dia mengail tu, waktu maghrib memang ada benda ni. Benda ni suka kalau ada orang yang ada sejarah saka ni, dia suka kacau. Sebab suami Kak Rozita memang dah biasa, dah pernah ada kes macam tu di tempat tu. Jadi dipendekkan cerita, selepas berlaku perkara ni, Kak Rozita memang dah serik. Dia dah tak nak ikut lagi suami dia pergi mengail. Tak apalah, nak pergilah seorang-seorang. Kak Rozita dah tak kisah. Sebab Kak Rozita dah macam trauma. Tak boleh lupa macam mana rupa benda yang bergayut dekat pokok besar tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Rozita. Berlaku pada dia masa dia ikut suami dia pergi mengail di sebuah kampung di tepi pantai. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Melissa untuk memudahkan cerita. Perkara ni diceritakan dan dialami oleh Datuk Malisa. Bukan berlaku pada Malisa, berlaku pada datuk dia. Malisa ni, dia punya keluarga sebelah ibu memang ada sejarah saka. Saka turun temurun. Dan katanya saka ni hanya akan diturunkan kepada anak sulung sahaja. Pada mulanya, Melissa memang tak berapa percayalah pasal benda-benda ni, sebab dia sendiri pun tak pernah tengok benda ni, saka-saka ni semua. Dan dia punya keturunan tu nampak normal aja, tak adalah nampak macam bomoh ke apa kan. Sebab itulah Melissa tak berapa percaya. Dalam keluarga Melissa ni, kalau yang perempuan memang kebanyakannya panjang umur. Meninggal memang dah umur tua, 80 lebih, 90 lebih.
barulah meninggal. Semasa perkara ni berlaku, moyang Melissa yang perempuan sebelah mak dia masih lagi hidup. Semuanya bermula apabila moyang Melissa ni, yang perempuan ni, jatuh sakit. Sakit yang teruk lah, nampak macam nazak, nampak macam dah nak mati sangat-sangat. Dan masa yang sama, bila moyang Melissa ni jatuh sakit teruk macam tu, mulalah berlaku satu masalah. Masalah tentang harta warisan, tanah apa semualah. Melarat sampai lebih kurang 2 minggu masalah ni. Selepas 2 minggu tu, moyang Melissa yang perempuan ni, yang jatuh sakit ni, tiba-tiba menjadi segar. Segar mega macam orang muda. Boleh berjalan, boleh bersembang, makan macam biasa. Bila dia dah jadi segar macam tu, dah jadi sihat tiba-tiba macam tu, moyang Melissa ni nak uruskan pasal masalah harta pusaka tu. Jadi moyang Melissa ni pergi ke Melaka untuk selesaikan perkara ni. Masa tu tinggal Datuk Melissa seorang aja dekat rumah. Melissa pergi ikut, mak ayah Melissa pergi ikut, moyang Melissa dan nenek Melissa semuanya pergi ke Melaka nak uruskan pasal perkara ni. Melissa pergi saja je lah, ikut nak pergi berjalan. Tinggallah Datuk Melissa seorang-seorang dekat rumah. Masa tu lah Datuk Melissa ni alami satu perkara yang menyeramkan. Masa tu malam, Datuk Melissa macam biasalah, masuk waktu maghrib, dia pergi ke surau. Pergi solat di surau di kampung tu. Dah selesai solat berjemaah apa semua, dia balik ke rumah. Nak tunggu isyak pula. Balik ke rumah, Datuk Melissa berbaring di atas sofa di ruang tamu. Masa tu Datuk Melissa ni, dia macam pejamkan mata lah, macam nak rehat sekejap, nak tidur sekejap. Masa tu dia belum lagi tidur, tapi baru nak terlelap lah. Masa tu lah Datuk Melissa ni ternampak ada satu bayangan yang gelap bergerak dekat dapur. Bayangan tu makin lama bergerak, makin hampir menuju ke ruang tamu. Dan lama kelamaan nampaklah dengan jelas benda ni dia menyerupai moyang Melissa yang sekarang ni berada di Melaka. Muka dia sebiji macam muka moyang Melissa, tapi yang peliknya, rambut benda ni panjang. Rupa-rupa moyang Melissa, tapi rambut dia tu panjang. Sedangkan moyang Melissa yang sebenar, rambut dia pendek. Benda ni dia pergi hampir dengan Datuk Melissa yang sedang berbaring di atas sofa tu. Dan dia tersenyum memandang ke arah Datuk Melissa. Betul-betul dekat sebelah sofa tu dia lalu. Datuk Melissa tu masa tu dia tenang aja. Dia pura-pura tidur. Lepas tu benda ni dia melintas, dia pergi dekat pintu depan. Dia toleh, pandang ke arah Datuk Melissa, senyum, dan dia hilang macam tu saja di depan pintu. Bila semua orang dah balik, Melissa, mak ayah Melissa, nenek Melissa dan juga moyang Melissa dah balik, Datuk ceritakan pasal perkara ni. Daripada situlah Melissa ni mula percaya pasal saka ni. Dan Melissa ada juga perasaan risau dan takut. Sebabnya macam yang saya beritahu tadilah, benda ni katanya dalam keturunan Melissa sebelah mak, saka ni akan diturunkan kepada anak sulung setiap generasi. Moyang Melissa yang hidup lagi masa tu adalah anak sulung. Nenek Melissa pun sama, anak sulung. Mak Melissa pun anak sulung juga. Dan Melissa sendiri pun anak sulung. Semuanya sulung perempuan. Sebab itulah Melissa ni risau sangat-sangat. Risau kalau-kalau dia terpaksa mewarisi saka tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Melissa. Kisah pengalaman yang dialami oleh datuk dia sendiri. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.